Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Bushido Kaizen Online Training Series ya. Tajuk kali ini saya akan membincangkan sedikit gambaran lah bagaimana program ini akan dijalankan ya. Tajuk kali ini adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam dunia yang penuh cabaran. Kita tahu kan dalam dunia pandemik COVID-19 ni banyak syarikat yang gulung tikar, banyak yang bankrupt ya, ramai yang hilang mata pencarian. Sedih betul. Jadi peranan seorang pemimpin penting bagi memastikan kesinambungan syarikat yang mereka terajui. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Syarif bin Syamsuddin ya. Sebenarnya saya baru saja bersara selepas lebih 38 tahun bertugas di Tenaga Nasional Berhad. Antara jabatan-jabatan atau unit yang pernah saya lalui adalah di unit teknikal ya, di grup human resource, di jabatan strategik, leadership development center, dan sebelum saya bersara saya telah ditempatkan di IRSAS iaitu Tenaga Nasional Training Center sebagai senior consultant atau senior trainers lah ya. Antara topik-topik yang saya boleh mengajar adalah bidang kualiti, strategik, pengurusan prestasi, kepimpinan, business model, soft skills dan banyak lagi. Saya sebenarnya ada lebih 30 modul yang boleh saya kongsikan lah ya, dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dari segi akademik pula, saya actually ada dua alam lah ya. Pertama adalah saya punya certification dan diploma saya adalah dalam kejuruteraan elektrik kuasa, electrical power engineering, dan my bachelor's degrees dan my MBA adalah dalam business admin ya. Okay, sedikit tentang persijilan saya lah. Actually saya ada banyak persijilan, tetapi ini yang penting lah yang saya rasa saya boleh kongsikan lah. Yang pertama adalah I am Certified Transformation Leadership daripada Chartered Management Institute UK. Saya juga adalah Certified Quality Manager yang saya ambil dari US lah. Di samping itu saya juga adalah Virtual Learncaster, Certified in Virtual Learncaster, satu certification yang diperkenalkan oleh our internal local, but it is world class. I can say that what I have learned, banyak yang kata orang tu saya sampaikan melalui virtual learning saya lah. Sekarang ni saya sedang mengambil certification in online training daripada UK dan insyaAllah tak lama lagi bolehlah grad. Okay. Alright, itu serba sedikit tentang diri saya. Mari kita lihat satu gambaran besar program ini ya. Saya membahagikan program kepada dua bahagian ya, iaitu bahagian satu ada 5 modul dan bahagian 2 ada 5 modul. Kita lihat bahagian atau modul bahagian pertama, modul 1 adalah basically pengenalan lah ya. Apa itu pemimpin, apa itu kepimpinan, ciri-ciri kepimpinan dan kepimpinan mengikut situation. Dalam modul kedua kita akan share apa itu gaya-gaya kepimpinan. Di sini saya akan mengukur tahap kepimpinan anda dan juga your leadership style. Dan kita akan cuba perbaikilah mana yang boleh lah. Untuk modul ketiga adalah model kepimpinan. Di sini saya menggunakan satu model yang diperkenalkan oleh Peter Ratcliffe dalam bukunya Leadership Plain Simple, iaitu Future, Engage dan Deliver. Modul seterusnya, modul 4, kemahiran kepada pemimpin, iaitu saya telah mengolah satu model yang saya ambil pendekatan daripada Peter Ratcliffe tadi, Future, Engage, Deliver. Saya jadikan ia satu model kompetensi. Di sini kita akan kaitkan model tersebut dengan skill-skill serta kompetensi yang patut ada pada seorang pemimpin. Dan modul terakhir dalam bahagian 1, bahagian pertama adalah kenapa pemimpin itu gagal. Saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan 11 sebab kenapa seorang
pemimpin itu gagal. Alright, mari kita lihat bahagian kedua pula. Dalam modul ke-6, pemimpin yang disayangi. Semua orang suka, semua pemimpin suka disayangi. Tapi kita kena tahu ya, apakah ciri-ciri yang dibenci oleh pengikut bagi seorang pemimpin itu. Dan saya akan share 10 sebab mengapa pemimpin itu disayangi. Modul ke-7 adalah kita nak buat sedikit muhasabah diri, self-reflection. Saya mengambil pendekatan SWOT analysis. Lazimnya SWOT analysis kita gunakan untuk organisation, betul tak? Di sini kita akan gunakan SWOT analysis untuk mengukur tahap peribadi ya, masing-masing, dan kita akan cuba perbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Untuk modul ke-8, ini very interesting. 7 tabiat yang wajib ada pada seorang pemimpin. Saya mengambil pendekatan melalui buku yang diperkenalkan oleh Dr. Stephen Covey, iaitu 7 Habits of Highly Effective People. Di sini kita akan ukur tahap tabiat masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga saya akan go through each individual tabiat dan kita akan cuba macam mana untuk improve tabiat-tabiat tersebut. Mari kita lihat modul 9, iaitu teknik membuat keputusan. Penting ya, seorang pemimpin harus membuat keputusan. Jadi di sini saya akan share bagaimana nak buat brainstorming dan juga teknik benefit and risk untuk membuat keputusan. Dan modul yang terakhir iaitu plan tindak. Kata orang tu, if you fail to plan, you're planning your failure. Okay? So di sini kita akan melihat apakah kepentingan plan tindak itu dan kaedah-kaedah macam mana untuk menjalankan, mempraktikkan plan tindak tersebut. Okey, selepas habis 10 modul, kita akan mengukur tahap kefahaman tuan-tuan dan puan-puan lah. Kita ada sedikit ujian lah ya. Alright, lepas tu kita akan buat sedikit ulang kaji dan conclude. Itu dia 10 modul yang akan saya kongsi pengalaman dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya haraplah di akhir modul ini, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah faham sedikit konsep kepimpinan, pemimpin, mengukur tahap kepimpinan tuan-tuan dan puan-puan serta keberkesanan tuan-tuan dan puan-puan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Kemudian faham konsep kepimpinan, model kepimpinan itu feature, engage dan deliver dalam memimpin. Yang keempat, menggunakan pelbagai alat dan teknik untuk menjadi pemimpin yang berkesan. Okey, itu dia tuan-tuan dan puan-puan, sedikit tentang apa yang kita akan share dalam program ini. Sehingga tuan-tuan dan puan-puan bertemu saya di modul pertama. Saya Syarif Syamsuddin dari Bushido Kaizen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.